Ibrani 7. Imam Melkisedek ialah Raja Salam dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ketika Abraham balik dari peperangan mengalahkan 4 orang raja, Melkisedek menjumpainya dan memberkatinya. Lalu Abraham memberi Melkisedek 1/10 daripada segala apa yang dirampasnya. Pertama sekali, nama Melkisedek bermakna Raja Keadilan. Oleh sebab dia Raja Salem, namanya juga bermakna Raja Kesejahteraan. Tidak ada catatan tentang ibu bapa Melkisedek ataupun nenek moyangnya. Tidak ada catatan tentang kelahirannya ataupun kematiannya. Dia seperti anak Allah. Dia menjadi imam selama-lamanya. Lihatlah betapa tingginya kedudukan Melkisedek. Abraham, bapa bangsa kita, memberi dia 1/10 daripada segala yang didapatinya daripada peperangan itu. Menurut hukum Taurat, imam-imam keturunan suku Lewi harus memungut 1/10 daripada pendapatan umat Israel, iaitu saudara-saudara mereka sendiri. Walaupun mereka juga keturunan Abraham, Melkisedek bukan keturunan suku Lewi, tetapi dia menerima 1/10 daripada apa yang sudah diterima oleh Abraham dan memberkati yang telah menerima janji Allah. Tidak dapat diragukan lagi bahawa orang yang diberkati lebih rendah kedudukannya daripada orang yang memberkati. Imam-imam yang memungut 1/10 bahagian itu manusia biasa yang tentu akan mati. Tetapi menurut Alkitab, Melkisedek yang menerima 1/10 bahagian itu tetap hidup. Boleh dikatakan bahawa ketika Abraham membayar 1/10 bahagian itu, Lewi juga membayarnya. Walaupun keturunannya memungut 1/10 bahagian daripada umat Israel. Pada masa Melkisedek berjumpa dengan Abraham, Lewi belum lahir tetapi boleh dikatakan sudah ada di dalam tubuh Abraham, nenek moyangnya. Imam-imam keturunan Lewi merupakan asas hukum Taurat yang diberikan kepada umat Israel. Jika apa yang dilakukan imam-imam suku Lewi dahulu itu sempurna, maka tidak perlu ada imam lain seperti Imam Melkisedek yang bukan keturunan Imam Harun. Apabila ada perubahan dalam keimaman, hukum Taurat pun mesti berubah. Yang dimasukkan di sini adalah Tuhan kita. Dia daripada suku lain dan belum pernah seorang pun daripada sukunya bertugas sebagai imam. Semua orang tahu bahawa Tuhan kita berasal daripada suku Yehuda dan Musa tidak pernah menyebut suku itu ketika dia berucap tentang imam-imam. Hal yang dibincangkan itu menjadi lebih jelas sekarang. Seorang imam lain sudah datang, imam seperti Melkisedek. Dia dilantik menjadi imam tidak menurut hukum atau peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidupnya yang berkuasa dan tidak berkesudahan. Di dalam Alkitab tertulis, engkau akan menjadi imam selama-lamanya seperti Imam Melkisedek. Oleh itu, peraturan yang lama telah dibatalkan kerana lemah dan tidak berguna. Taurat Musa tidak dapat menyempurnakan sesuatu pun. Sekarang kita diberikan suatu harapan yang lebih baik dan dengannya kita dapat mendekati Allah. Tambahan pula, semua itu disertai sumpah daripada Allah. Apabila imam-imam lain dilantik, tidak ada sumpah seperti itu. Tetapi Yesus diangkat menjadi imam dengan sumpah ketika Allah berfirman kepadanya, Tuhan sudah bersumpah dan tidak akan mengubah fikiran. Engkau akan menjadi imam selama-lamanya. Dengan sumpah itu, Yesus menjadi jaminan suatu perjanjian yang lebih baik. Ada satu hal lagi, imam-imam lain itu banyak bilangannya kerana mereka mati dan tidak dapat meneruskan tugas. Tetapi Yesus hidup selama-lamanya dan tugasnya sebagai imam tidak beralih kepada orang lain. Oleh itu, baik sekarang ataupun selamanya, dia dapat menyelamatkan orang yang datang kepada Allah melaluinya, kerana dia hidup selama-lamanya untuk memohon kepada Allah bagi mereka. Dengan demikian, Yesuslah imam agung yang kita perlukan.
Dia suci. Padanya tidak terdapat kesalahan ataupun dosa. Dia dipisahkan daripada orang berdosa dan dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi daripada langit. Dia tidak seperti imam-imam agung lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban pertama sekali untuk dosa sendiri dan kemudian untuk dosa umat. Yesus mempersembahkan korban sekali sahaja untuk selama-lamanya, ketika dia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Taurat Musa melantik manusia yang tidak sempurna menjadi imam agung. Tetapi janji Allah yang disertai sumpah dan yang datang kemudian daripada Taurat telah menjadikan anak penyelamat yang sempurna selama-lamanya.